quote hari ni lah. Okay, a fun fact about satellite. Satellite can travel at 80,000 miles per hour. That means that in a day, a satellite can go around the earth 14 times. And there are over 250,000 satellite orbiting earth at this moment. Yang ni quote ni tak tahu tahun bila punya. Tapi time tu pun dah 2,500 satelit ada orbiting bumi. Sekarang lagi banyak lah. Okay. Okay, jadi sebelum ni kita dah cover standard pembelajaran 1 dan 2. Jadi hari ni kita masuk standard pembelajaran 3, menghubungkan pecutan graviti G kecil di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semesta G besar. Mewajarkan kepentingan mengetahui nilai-nilai pecutan graviti planet-planet di dalam sistem suria. Memerihalkan daya memusat dalam gerakan satelit dan planet. Dan menentukan jisim bumi dan matahari menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan daya memusat. Okay, jadi first sekali menghubungkan pecutan graviti G kecil di permukaan bumi dengan pemala kegravitian semesta G besar. Okay, jadi macam mana kita nak hubung kaitkan dia? Okay, kita guna hukum gerakan Newton kedua. Apa dia hukum gerakan Newton kedua? Formula dia? Ingat tak? Aina Syafiza cakap, okay, F equal to ma. Jadi sekarang ni kita nak acceleration dia ni, pecutan dia ni daripada bumi. Jadi dia jadi F equal to mg. Lepas tu hukum kegravitian semesta Newton. Yang ni apa formula dia? F sama dengan G M1 M2 bahagi R kuasa 2. Okey. Okey, R kuasa 2. Jadi ni F, yang ni pun F. Kita samakan dia. mg sama dengan G M bahagi R kuasa 2. Ni M yang sama, potong. G sama dengan G besar M bagi R kuasa 2. Jadi inilah dia punya hubung kait dia antara G besar dengan G kecil dengan G besar. Jadi M yang kat sini ni ialah jisim bumi. Okay, jadi kalau G besar, kalau G kecil ni menaik, G besar menaik ke menurun? Kalau G kecil nilai dia semakin tinggi, G besar nilai dia makin tinggi ataupun makin turun? Makin tinggi. Makin tinggi juga, betul? Sebab dia dia directly proportional. Dia apa yang directly proportional? Apa nama dia dalam Melayu? Dia ni lah, dia sama lah kalau G gravity tu menaik, G dia punya pemala kegravitian dia G besar pun dia menaik juga. Okay, jadi apa faktor yang pengaruhi nilai G kecil ni, nilai graviti? Apa dia faktor? Ada dua faktor. Yang pertama, jisim bumi. Yang kedua, jarak antara pusat bumi dengan pusat objek, apa-apa objek yang kita nak ukur lah, sama ada satelit. Okay. Okay, kalau tengok daripada aktiviti 3.5 tu kan, kalau kita kira setiap satu nilai R dia tu letak dekat table, kita akan dapat graf dia macam ni lah. Graf dia, graf G melawan R. Okay, kalau kita tengok kat sini, yang ni antara 0 sampai R ni dia daripada titik pusat bumi ni sampai ke permukaan. Ini R. Daripada pusat sampai ke permukaan bumi, graf dia akan naik dengan sekata. Naik dengan sekata sampai
G ni 9.81 dekat permukaan. Bila dia lebih lagi, bila dia berada lagi jauh daripada permukaan, R dia ni lagi besar, dia akan menurun. Menurun ni menurun macam ni lah graf dia. Okay. Contoh kita ambil 2R ni. 2R. Okay, jadi G dia dekat sini je. Yang ni boleh kira. Yang ni pun kita boleh kira lah guna formula ni. Jadi G dia dekat bawah ni maksudnya dia rendah lah. Lagi rendah, lagi jauh, lagi rendah. Daripada nilai G dekat permukaan 9.81 ni. Jadi dia punya kalau hubung kait dia, kita tengok kalau graf ni R dia, radius ni lebih kecil daripada R, lebih kecil daripada jarak pusat ke permukaan, dia punya G dia, okay, berkadar terus dengan R. Maksudnya graviti dia naik, radius dia pun naik. Bila R lebih besar ataupun sama dengan R besar, radius ni, okay, bila dia semakin jauh, dia punya G dia berkadar terus dengan R square. Kira dia berkadar songsang dengan R square lah. Boleh faham ke? Boleh juga, boleh. Boleh okey. Okey, seterusnya yang ni, ni adalah satelit. Okey, kalau kamu tengok dekat dekat sini ni satelit, dia punya jarak daripada satelit ke permukaan bumi ni h. Kalau daripada satelit ke pusat bumi, R. Kalau pusat bumi ke permukaan bumi, R besar. Jadi sekarang ni R dah jadi R besar tambah dengan H. Betul tak? Yes. Betul Okay. Sorry. Okay, jadi dia punya formula tadi daripada asal dia G sama dengan GM over R square. Okay, sekarang ni R dah jadi R besar tambah H. Kita masukkan dia GM over R tambah H square. Jadi inilah formula kalau dia bagi tinggi satelit daripada, jarak satelit daripada permukaan bumi ke satelit tu. Jadi kita akan guna formula yang ni. Okay. Lepas tu kalau H dia kosong, kalau dekat permukaan bumi. Kalau H sama dengan kosong, formula dia jadi G sama dengan R besar. apa dia? R besar? Masa 2. Okey. Kalau dekat H kosong, maksudnya dekat permukaan bumi, guna formula ni. Okey. Boleh ya? Boleh juga, boleh. Okey, sekarang kita tengok satu contoh 2 muka surat 85. Sebuah satelit pengimejan radar mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian 480 km. Berapakah nilai pecutan graviti di kedudukan satelit itu? Okay, jadi yang ni pun semua ada dekat buku kamu. Kita nak guna formula mana? G sama dengan GM per R tambah H kuasa 2. Okay, per R tambah H kuasa 2. Okay, nilai G ada nilai M, mass bising bumi bahagi dengan R besar tambah H dia berapa? H dia H dia berapa? 450,000 liter. Okey, semua ni square. Jawapan dia
8.49 meter per second. Okey, 8.49. Okey, jadi tengok ni bila satelit ni dekat kedudukan mana? 480 kilometer daripada permukaan bumi, dia punya graviti dah macam ni, 8.49. Sedangkan dekat permukaan graviti sama dengan 9.81. Jadi boleh tengok bila satelit tu makin jauh daripada permukaan bumi, dia punya nilai graviti makin turun. Jadi logik lah kan, bila makin jauh maksudnya ikatan dia ataupun kuasa graviti nak pegang objek tu makin turun sebab dia dah makin jauh. Seterusnya, yang ni sikit je, kepentingan mengetahui nilai pecutan graviti. Kenapa penting sangat kita nak tahu nilai pecutan graviti G ni? Pecutan graviti setiap planet bergantung kepada nilai jisim dan radius setiap planet. Maksudnya setiap planet tu dia memang dia punya pecutan graviti dia semua berbeza. Jadi pentinglah kalau kita nak kaji planet tu, nak untuk angkasawan ke nak pergi ke planet tu, mesti nak kena tahu dulu dia punya graviti, dia punya sebab semua tu akan mempengaruhi dia punya suit. Pecutan graviti pada setiap planet adalah berbeza dan angkasawan perlulah mengetahui pengetahuan tentang kepentingan pecutan graviti dalam kelangsungan hidup. Kalau ada tengok tak movie-movie yang berkaitan dengan graviti ni? Siapa boleh bagi tahu? Ada tak yang minat movie-movie macam tu? Ada tengok lah tapi minat tak ada lah. Cerita apa tajuk dia? Tak ingat tajuk sebab masa tu pun cuma tengok YouTube trailer je. Tengok trailer, okey. Kalau macam movie yang saya pernah tengok, ada memang tajuk Gravity, macam Interstellar, Event Horizon. Ni semua movie-movie yang ada kaitan dengan graviti lah. Dan movie biasalah dia memang ada benda yang dia exaggerate kan, dia macam lebih-lebih kan, dia dan berlawan dengan hukum fizik ni. Tapi mana yang baik tu yang untuk kita belajar, kita ambil lah. Mana yang tak baik yang kita tahu berlawan dengan hukum fizik tu, janganlah kita salah konsep pula. Okay. Nah ni subtopik seterusnya, daya memusat dalam sistem gerakan satelit dan planet. Kita tengok video ni kejap. Dengar ke tadi? Dengar. Dengar. Gambarnya tadi. You may not realize it, but there are 8,300 artificial satellites orbiting Earth right now, with 3,000 of these currently not operational. So how do these stay up orbiting Earth when we know things should fall down due to gravity? If you want to escape Earth's gravity, you have to fly at just over 40,000 kilometers per hour. The point of a satellite, though, isn't to escape gravity. It's to orbit Earth, which means that you want to have just the right orbital velocity to balance gravity. If a satellite was to begin to slow down, it would slowly begin to curve towards Earth until eventually colliding with Earth. This is why you need to have everything balanced. Otherwise, you'll end up colliding with Earth or going too fast and will just fly away. The International Space Station is an artificial satellite which you can see above you when it flies past, due to it being in a low orbit. The International Space Station travels at 27,000 kilometers per hour, which means it can orbit Earth every 93 minutes. Your average GPS satellite, which you use when you try to find your location on your phone, travels at 14,000 kilometers per hour, which is slower than the International Space Station due to it traveling at a higher altitude. If you were to look up, there are at least 4 GPS satellites somewhere above you, and there's up to 12 above you at one time. The higher the altitude of the satellite, the slower it can travel to orbit Earth. This is due to there being less gravity attracting you to Earth the further away you get from Earth. That's why the Moon, which is our only natural satellite, travels much slower than the International Space Station and the GPS satellite. Okey, apa yang kamu boleh dapat daripada video tadi? Boleh type dekat chat Type je apa-apa je yang kamu recall balik daripada video tadi. Recall sebab suara dia tak dengar. Sebab bahasa Inggeris jadi tak pernah dengar saya. Dia tak dengar tadi. Dengar cuma tu apa tu dia tak jelas. tak jelas.
Okay, tak apa. Sebenarnya video tadi dia cakap pasal apa yang saya explain tadilah, dia punya satelit tu kalau bila kita nak lancarkan dia ke dalam orbit bumi, ke luar orbit bumi tu dia ada dia punya ketinggian yang dia dah set lah. Kalau tinggi sangat, jauh sangat, nanti dia satelit tu akan terputus lah, terlepas daripada orbit bumi. Tak boleh juga kalau rendah sangat pun nanti satelit tu akan jatuh balik. Semua tu perlukan pengiraan dululah sebelum kita nak lepaskan satelit ke orbit bumi. Okay, jadi yang dicakap tadi, daya memusat. Daya memusat ni kalau dari segi dia punya ni lah apa dia tu, dia kata jasad yang sedang membuat gerakan membulat sentiasa mengalami perubahan arah gerakan walaupun lajunya tetap. Contoh kalau macam satelit tadi, gerakan dia membulat kan, dia orbit bumi. Okay, ni satelit. Kalau dia dekat sini, pusat bumi, kalau dia dekat sini, ni dia punya daya membulat, yang ni dia punya laju linear dia, laju yang sekata. Okay, laju dia ni lah yang sentiasa berubah arah. Kalau kita tengok bila dia dekat sini, dia punya arah ke sana. Bila dia dekat tepi ni, arah dia menurun pula. Tapi dia punya daya memusat dia selalu menghala ke pusat bumi. Okay, seterusnya, bagi suatu jasad yang melakukan gerakan membulat, terdapat suatu daya yang bertindak ke atasnya dengan arah yang sentiasa menuju ke pusat bulatan itu. Daya ini dikenali sebagai daya memusat. Yang saya explain tadilah. Okay, daya memusat formula dia F sama dengan mv² bahagi R. Okay, jadi M dekat sini ni, yang ni bukan lagi jisim bumi. Yang ni jisim objek tersebut. Kalau kita kira untuk apa tu, untuk satelit, ni mass ni jisim untuk satelit lah. Boleh ke? Boleh. Okay, siapa pernah naik ni? Tak pernah. Siapa pernah main? Pernah Tak. Tak pernah main? Tak pernah sebab tak tahu. Dekat taman dah tak ada dah benda tu. Oh, tak ada dah Yelah, korang semua main apa? Main TikTok main Tak ada lah. Mobile Legend. PUBG. Okay, ni benda ni kalau kita pernah naik lah ataupun kita pernah tengok orang naik kan. Dia ni bila kita dekat sini, contoh ni kita dekat sini, pegang benda ni, apa jadi kalau kita pusing terlalu kuat? Kita akan tercampak. Kita akan tercampak keluar. Okay, benda ni bila kita pusing ni, dia akan ada ke dalam ni, ke pusat dia tengah ni, ialah dia punya daya memusat. Dan dia punya, yang ni V, dia punya laju linear velocity dia lah. Okay, dia ke sana dah sentiasa berubah. Bila dekat sini, dia turun. Okay, benda ni kalau kita pusing cukup daya, cukup cukup force yang kita bagi dekat dia, dia akan pusing dengan sekata. Kita pun boleh duduk stay atas tu lah lama-lama. Bila daya yang kita bagi dekat dia, kita pusing terlalu laju, kita akan tercampak keluar. Sama juga dengan satelit. Bila kita bagi dia terlalu banyak force, dia akan tercampak keluar daripada orbit bumi lah. Sebab tu kena betul-betul kena betul-betul kira dekat orbit ketinggian mana dengan daya kelajuan mana untuk satelit tu berada dekat situ. Okay, boleh ya? Boleh. Seorang je boleh, orang lain tak boleh pun. Cuma tak check tadi. Tak check? Kan boleh check kan? Mana lagi orang lain ni, Amira je boleh. Kalau tak faham, kena cakap tau. Okay, boleh. Okay, kita tengok contoh muka surat 90. Okay, Rajah 3.17 menunjukkan seorang atlet acara lontar tukul besi. Ada siapa pernah main ke?
Apa nak cikgu? Dekat sekolah belum buat lagi ni. Kan. Kalau itulah kalau nak ni pun sekolah pun tak buka. Okey, acara lontar tukur besi yang sedang memutarkan tukur besi dalam suatu bulatan ufuk sebelum melepaskannya. Berapakah daya memusat yang bertindak ke atas tukur besi apabila tukur besi itu sedang bergerak dengan laju seragam 20 meter per second? Okey, yang ni nak guna formula apa? F sama dengan mv kuasa 2 per R. Okey, kita guna F sama dengan mv kuasa 2 per R. M dia? M dia 7.2 kg. 7.2 V 20 square bagi dengan R R 28. Okey, jawapan dia Jawapan dia 1600 Newton. 1600 Newton. Okey. Ni dia direct je, soalan ni dia direct. Kalau dia tanya daya memusat ni maksudnya memang formula ni lah F ni. Tapi dia kena satu dia punya condition dia kena bulatan ufuk. Bulatan ufuk ni maksudnya dia dah neglect, dia dah abaikan daya graviti ke atas ni tukur besi ni. Sebab tu kita kira formula dia macam ni je. Okay. Okay, yang ni pecutan memusat pula. Tadi apa tu? Tadi kita dapat dia ni laju seragam V ni dengan daya memusat. Sekarang pecutan memusat. Macam mana nak dapat formula ni? Mana datang formula ni? Tahu tak? Tak tahu ke? Tak tahu Okey, yang lain tahu tak? Kalau tahu type 1, kalau tak tahu type 2. Oh, okey, ada kat buku teks. Okey, tak tahu Okey, jadi yang kita tahu daya memusat F sama dengan mv square bahagi R. Okey, kita ada satu lagi formula hukum gerakan Newton kedua, F sama dengan MA kan. Okey, jadi ni F sama, kita samakan dia. MA sama dengan mv square bahagi R. Kita potong je M ni. A sama dengan V square bahagi R. Inilah dia asal usul formula. Jadi inilah formula kalau ditanya pecutan memusat. Kita guna formula ni. Okay, kita tengok contoh. Rajah 3.1 menunjukkan sebuah satelit kaji cuaca yang sedang mengorbit mengelilingi bumi pada ketinggian H 480 km. Laju linear satelit ialah 7.62 darab 10 kuasa 3 ms negatif 1 jejari bumi. Okey, berapakah pecutan memusat? Pecutan memusat ni A lah. Okey. Sorry. Jadi guna formula apa tadi? Okey, senaraikan dulu. H sama dengan 480. Betul. Lagi V dia berapa? V dia tak tahu nak tengok mana ada. Dah hanyut dah. 7.62 darab 10 kuasa 3. Okey, lagi R dia ada 6.37. 7, 10 kuasa 6. Okey, formula A sama dengan V square over R kan. Okey, sekarang ni R dia dah bukan R je. R dia jadi R besar. R besar tambah H. Okey. V square. Kuasa 6 tambah berapa? H kosong. Jawapan dia
Jawapan dia 8.48 meter second per second. Okey. Jadi inilah dia punya pecutan memusat untuk satelit tu. Okey, senang je kan, boleh kan? Panjang juga nombor-nombor ni. Panjang nombor. Panjang nombor, faham formula, nak guna masa bila, semua okey lah. Okey, yang ni boleh isi ada dekat ni kan, aktiviti 3.1 kosong. Ada. Okey, jarak yang dilalui oleh bulan apabila membuat satu orbit lengkap mengelilingi bumi. Yang ni sama juga macam itulah formula lilitan bulatan. 2 pi r. Laju linear bulan V, jarak bahagi masa. Jadi V dia jadi 2 pi r bahagi T. T ni masa untuk bulan buat satu orbit mengelilingi bumi yang lengkap lah. Okey, yang ni pula kita boleh isi sama-sama Hukum kegravitian semesta Newton. Apa dia? Sama dengan MA. F sama dengan? MA. MA? G. MA bukan? Yang GM juga. Okey, GMM bahagi R square. Daya memusat F sama dengan? Sama dengan MV kuasa 2 per R. Okey, MV kuasa 2 per R. Lepas tu kita nak samakan kedua persamaan ni. GMM bahagi R square sama dengan MV square over R. Jadi M dah boleh potong awal. Kita bawa naik semua. GMR sama dengan R square V square. Jadi R yang ni potong, ni potong. GM sama dengan R V square. Boleh isi dekat sini. Dekat sini. Kat mana? Batalkan, bukan. Yang ni yang kita samakan. Yang ni jawapan last dia. GM sama dengan RV square. Okay, lepas tu dekat V ni kita nak masukkan dengan 2 pi R over T. Jadi sambung GM sama dengan R 2 pi R over T square. Jadi apa? Yang dalam bracket ni square jadi apa kat sini? Square tu. 2 pi R over T ni square. Dapat apa? 2 square? 4. Lepas tu yang lain semua square. Pi square R square bahagi T square. Okay, jadi sekarang ni dia darabkan lagi dengan 1R jadi 4 pi square R cube. Okay, ni jawapannya. Jawapan untuk yang dekat sini. Okay, lepas tu dia nak M yang jadi tajuk rumus. M je yang kat depan. M sama dengan G ni kena bawa turun bawah. 4 pi square R cube bahagi G T square. Okay. Yang ni isi kat sini. Boleh ke anak-anak? Kejap cikgu, batalkan faktor itu yang mana tu punya rumus? Batalkan faktor sepunya M. Yang ni, yang atas ni lagi. Oh, sama juga. Kejap, yang ni, yang dekat sini kita tulis persamaan dia je. Yang ni GM besar M kecil bahagi R square sama dengan MV ni. Tulis dekat sini. Bila batalkan faktor sepunya M ni, yang dah tak ada M kecil kat sini ni. Yang ni. Oh, okey. Kejap cikgu. Ya.
Dah boleh Boleh aku sekejap. Okay, salin dulu. Dah semua boleh ke? Boleh sikit. Okay. Ini je aku. Okay. Sebenarnya ni je lah. Dah habis lah 3.1. Sebenarnya dah habis dan cikgu nak minta kamu cari sendiri maklumat untuk ni. Ni apa aktiviti berapa tadi? Aktiviti 3.8 kan? Sekejap. Contoh 3.9. Ya betul. 3.8. Sebenarnya nak minta cari info ni lah sebab bajet kan mengajar tadi sejam tapi habis awal. Kejap tak apa cikgu tambah soalan lah jap. Kita buat sama-sama. Kejap Okey, nampak soalan ni? Nampak je aku nampak. Okey. Soalan ni kita nak buat sama lah. Buat sama je lah. Okey, satu satelit beredar pada jarak orbit 4.2 darab 10 kuasa 6 meter dari permukaan bumi. Jejari bumi ialah 6.4 darab 10 kuasa 6. Berapakah nisbah daya graviti? Okey, dia nak nisbah kan.
Apa ni atas? Okay. So mula-mula kita nak kena buat apa? Keluarkan maklumat dulu. Okay, keluarkan maklumat. Dia punya H, jarak orbit. Dia kata pada permukaan bumi. Jadi H dia berapa? Kita tulis ni. Tulis ni. Dia H 4.2 darab 2.4. Okey, yang ni H, jari bumi. Yang ni R. Jadi kira dia punya G berapa? G untuk satelit guna GM bahagi R tambah H square. Semua kira tahu, masukkan dalam formula je. GM bahagi R tambah H square. GS ni kita buat untuk satelit lah. Sebab kejap lagi kita akan kira G untuk bumi pula. Okay, kira dulu G untuk satelit berapa? Kejap lagi kan? Ya. Ini salah. 6.67 10. Cikgu, G besar dia yang 6.67 darab 10 kuasa negatif 11 ke? Ya, betul. Okey. M dia tu bumi punya jisim. Darab jisim bumi Ya. Jisim berapa dah? Jap. Jisim bumi berapa? Jisim bumi 5.97 darab 10 kuasa 24. 5.97 darab bagi dalam kurungan jari bumi berapa tu? 5.4 je kan? Dia jari bumi R. Yang tu yang ada kat teks di jari bumi ialah 6.4. Oh 6.4 dah. Uish. Saya kira ke apa? Dapat berapa? Tak dapat dekat pilihan jawapan. Saya kira. Belum, sebab kita kira G untuk satelit ni belum jawapan akhir lagi. Yang G ni, yang G satelit ni je dapat berapa jawapan dia? Dapat 93,000 lebih itu lah. 10,000 berapa ni? Banyak sangat tu. Patutnya G untuk satelit ni kamu akan dapat 3.52. Siapa dapat 3.52? Darab itu jisim bumi 5.97. Amira 3.54.
Ada lagi yang lain dapat jawapan lain? Ish. Jadi tu yang dulu. Harap 10 plus 6. Tu. Oh. 9.72. Betul ke tak? 9.72. Bahagi dah. Harap dah. Okey. Jawapan dia patut dapat 3.54 Ni silap. 3.54 untuk yang G satelit. Okey, sekarang kita cari untuk G bumi pula, sama, guna formula yang sama. Baik. Nampak ke? Saya tulis apa? Saya tak tutup lagi. Kamu nampak apa dekat skrin kamu sekarang? Nampak yang cikgu tulis 3.54 tu je. Lepas tu ada tulis sendiri. Tu je, skrin saya dah gelap dah ni. Cikgu hilang kan? Oh alah, benda. Sampai
Dengar tak suara saya? Dengar cikgu. Saya punya laptop dah kena restart dah ni. Ni saya dekat phone. Dapat ke yang G Bumi 9.72? Ya. Okey, lepas tu dia nak ratio. Soalan dia nak ratio graviti satelit bahagi dengan graviti bumi. Dapat berapa dia punya ratio? Dia satelit bahagi dengan graviti bumi. 9.81. Sifar 0.36. 0.36 Ha. Betul. Jawapan dia 0.36. Okey, ni saya punya laptop pun tengah restart. Lepas tu yang tajuk untuk subtopik 3.1 pun dah habis, dah cover semua. Next class kita masuk 3.2 hukum Kepler. Lepas tu yang tadi tu jangan lupa buat untuk tutorial cari maklumat pasal aktiviti 3.8. Lepas tu boleh hantar kat saya lah, boleh personal je hantar. Cikgu Adam boleh ke stop sampai sini je? Cikgu Adam ada nak cakap apa-apa? Cikgu Adam. Cikgu Adam. Oh, ada ni Cikgu Adam. Ada. Cikgu ada kot. Mungkin dia tengah masak ke. Ikut. Okay, tak apalah. Sampai sini je lah kita punya meeting pagi ni. Jangan lupa buat yang 3.8 tadi, cari info Google je sambil-sambil main game tu kan. Okay, tu je lah. Terima kasih untuk hari ni. Terima kasih Cikgu. Okay, sama. Assalamualaikum Cikgu. Bye. Jumpa lagi. Waalaikumsalam.